Ini adalah pembentangan laporan sesi kaunseling daripada kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Atira Syahira binti Zali, Nur Safra binti Supin dan Aileen Jonas Linus. Isi kandungan. Ini adalah butiran yang akan kami bentangkan yang terdiri daripada pengenalan, butiran kes, maklumat klien, teknik dan kemahiran, model dan teori, pengalaman bekerja berkumpulan. Pengenalan bagi tugasan ini adalah sesi kaunseling ini dijalankan dengan menggunakan platform Zoom yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Sesi ini berlangsung pada 24 Disember 2020 pada 5 petang. Ahli kumpulan kami menjalankan tugas ini dengan pembahagian tugas seperti watak kaunselor yang dimainkan oleh Syahira, watak klien yang dimainkan oleh Aileen dan sebarang kemurahan komunikasi diuruskan oleh Safra. Ini adalah link rakaman video sesi kaunseling yang dijalankan. Sepanjang sesi kaunseling ini dijalankan, kaunselor menekankan kemahiran asas kaunseling dengan mewujudkan suasana yang menggalakkan interaksi dengan klien dan matlamat awal kaunseling ditetapkan. Persaudaraan hubungan dan kepercayaan dibina bagi memudahkan sesi kaunseling ini berjalan dengan lancar. Seterusnya, kaunselor akan melakukan penerokaan masalah klien dengan mendalam bagi mengetahui isu sebenar yang dihadapi oleh klien. Pada peringkat penamatan pula, kaunselor cuba membuat huraian yang dikongsikan dan melakukan janji temu pada sesi akan datang dengan persetujuan oleh klien. Butiran kes bagi isu ini adalah permasalahan klien untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh pensyarah universiti dengan lebih awal. Hal ini terjadi apabila klien sering menghantar tugasan hampir pada had masa yang ditetapkan. Antara halangan yang dihadapinya adalah masalah jaringan internet di rumahnya kerana rumahnya berada di kawasan pedalaman. Tambahan pula, beliau turut terganggu dengan tugasan yang perlu dilakukan di rumah. Hal ini disebabkan beliau merupakan seorang anak sulung dan seorang anak perempuan dalam keluarganya kerana beliau hanya mempunyai seorang adik lelaki sahaja. Namun begitu, klien merasakan bersalah apabila mengendahkan pertolongan daripada ibu bapanya dan berasa keliru hendak melakukan sesuatu perkara. Klien terpaksa melakukan tugasan kerja rumah lebih awal sebelum beliau mengurungkan dirinya dalam bilik. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang maklumat klien. Dalam tugasan ini, saya merupakan klien. Nama penuh klien ialah Aileen Jonas Linus. Beliau merupakan pelajar tahun 1 semester 1, jurusan kaunseling di Unimas. Klien berumur 21 tahun dan berasal dari Dalat, Sarawak. Klien beragama Kristian dan berbangsa Melanau. Klien juga merupakan anak sulung dan hanya mempunyai seorang adik lelaki. Dalam sesi kaunseling ini, kami telah menggunakan 8 teknik dan kemahiran. Yang pertama ialah suasana terapeutik. Kaunselor akan memulakan pertemuan bersama klien dengan menanyakan klien tentang keberadaannya dan cuaca di tempatnya. Seterusnya, kemahiran menyoal. Kaunselor menggunakan 2 kemahiran menyoal dalam sesi ini, iaitu mengemukakan soalan terbuka dan soalan tertutup. Kaunselor akan mengemukakan soalan untuk memudahkan kefahaman klien berkenaan isu yang sedang dihadapinya. Kemahiran yang ketiga ialah parafrasa. Kaunselor menyatakan semula isi cerita secara ringkas supaya lebih mudah untuk difahami. Kemahiran yang keempat yang digunakan oleh kaunselor ialah meminta penjelasan. Kaunselor meminta penjelasan untuk memberi penerangan yang lebih terperinci mengenai isu yang dinyatakan oleh klien. Selain itu, kaunselor juga menggunakan kemahiran empati. Kaunselor memahami idea yang disampaikan oleh klien termasuk perasaan yang sedang dirasai oleh klien. Contohnya, kaunselor mengatakan bahawa beliau memahami situasi dan isu yang sedang dihadapi oleh klien.
Kemahiran yang keenam ialah kemahiran refleksi. Kaunselor memperoleh mesej yang disampaikan oleh klien dan menyatakan semula apa yang disampaikan oleh klien. Oleh itu, klien dapat merasakan bahawa kaunselor berusaha untuk menerokai isu yang dikongsi. Di samping itu, kaunselor menggunakan kemahiran melakukan dorongan minimum terhadap klien. Kaunselor menggunakan dorongan minima seperti "oh, faham", "ya" dan "okey", dan banyak lagi. Tujuan dorongan ini ialah untuk menunjukkan bahawa kaunselor mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh klien. Akhir sekali, kemahiran merumus. Kaunselor menyatakan semula isu dan perasaan klien untuk menyedarkan klien tentang isu yang beliau telah kongsikan kepada kaunselor sepanjang sesi. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai aplikasi teori yang telah digunakan dalam proses sesi kaunseling yang telah digunakan oleh kaunselor tersebut. Teori yang telah digunakan oleh kaunselor adalah teori reality, iaitu merupakan satu terapi yang digunakan oleh kaunselor untuk membantu klien dengan memperjelaskan atau menentukan cara-cara atau alternatif dalam mencapai autonomi klien, dengan syarat klien itu sendiri yang akan menentukan keputusannya sendiri. Seterusnya saya akan berkongsikan tentang pengalaman pembelajaran kami secara berkumpulan ini, di mana kami telah dapat mengetahui bagaimana caranya untuk membina hubungan baik antara kaunselor dengan klien. Hubungan yang baik yang terjalin ini penting untuk membina kepercayaan antara kaunselor dengan klien tersebut. Seterusnya, kami telah mengetahui beberapa kemahiran yang telah digunakan dalam sesi kaunseling ini, iaitu kemahiran empati, kemahiran refleksi, kemahiran melakukan dorongan minimum, dan kemahiran merumus. Kami juga mengetahui tentang kepentingan penstrukturan di dalam sebuah proses kaunseling itu, di mana klien akan menandatangani borang persetujuan ketika mengadakan sesi kaunseling tersebut. Seterusnya, kami telah mendapati bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan baik dengan klien, dan kami juga mengetahui kepentingan mengaplikasikan teori dalam sebuah proses kaunseling tersebut sebagai rawatan dan tindakan untuk membantu klien menangani isu yang dihadapi. Sebagai kesimpulannya, kumpulan kami memahami bagaimana sebuah proses kaunseling itu telah diadakan, dan kami dapat mempelajari teknik, kemahiran, dan teori yang telah digunakan dalam sebuah proses kaunseling itu, dan kami dapat membaiki lebih banyak dan proses kaunseling ini membantu kami memperbaiki lebih banyak kemahiran dalam sesi kaunseling tersebut. Bagi membantu kami memperbaiki lebih banyak kemahiran atau teknik yang diadakan dalam proses kaunseling itu, sesi kaunseling itu, kami perlulah kami akan mempelajari dan mendalami dan lebih mendalami bagaimana sesuatu proses sesi kaunseling itu diadakan. Secara keseluruhannya, kumpulan kami telah berjaya menjalankan dan menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.